Maka dia kata, ya Rasulullah, saya ada satu masalah. Saya tidak dapat menjaga keburukan lidah saya ni. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuknya. Nabi doakan untuknya. Sebab riwayat ini adalah berkenaan sambungan hadis berkenaan dengan permintaan ataupun makluman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh para sahabat dan sahabiah beberapa hari sebelum kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ada tak sesiapa ni? Nabi kata, aku telah dikhabarkan tentang kewafatannya. Jadi sesiapa yang memerlukan doaku, kata Nabi, minta sekarang. Aku nak bagi, kata Nabi. Kalau siapa-siapa nak doa, minta sekarang. Aku doakan. Jadi ini adalah sambungan riwayat itu. Maka bangunlah perempuan ni. Tadi para sahabat bangun. Kemudian Nabi pergi kat orang perempuan. Mana Nabi bagi peluang kepada orang perempuan. Nak doa tu. Nak beritahu Nabi. Jadi Nabi SAW, maka bangun perempuan ni kata, saya memiliki lidah yang tajam. Saya susah nak jaga lidah saya ni. Tak boleh kontrol. Kadang-kadang dengan lidah ni gaduh laki bini. Sebab apa? Gaduh laki bini, cerai, benda remeh je. Tapi kalau dibuat dia punya postmortem tu, pasal apa? Lidah je. Lidah. Kan kita cakap satu, rumah kita jawab 10 kan. Kalau kita tengok tu kadang-kadang perbalahan tu, suami tu cakap satu berlaku pertengkaran, ketidakpuasan hati. Jadi bila menjawab tu, akhirnya dia meleret lah. Meleret, kemudian saling tuduh-menuduh, saling salah menyalahkan. Kemudian menyalahkan keluarga, menyalahkan mak bapak, salahkan bapak mentua, mak mentua. Habis semua kita kaitkan. Sehingga akhirnya berlakulah perceraian, tak boleh selamat dah. Jadi bila buat postmortem tu, punca dia lidah. Itu sebaik-baiknya orang perempuan lah. Sebaik-baiknya orang perempuan bila suami dia marah tu, dia diam lah. Ataupun kalau rumah kita tu dah marah tu, kita pun daripada meleret-leret ni jadi kan. Tapi adalah dia punya limitation dia. Adalah dia punya garis sempadan dia kan. Kita dengan rumah ni pun adalah sempadan dia. Kita bagi dia ruang. Tapi ada limitation, ada border dia. Ada reserve jalan. Ada reserve jalan. Jangan cross reserve jalan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dengan isteri-isteri baginda, Nabi memiliki khuluqin azim. Nabi ada akhlak yang apa? Akhlak Nabi ni begitu tinggi. Dan kesabaran Nabi ini begitu tinggi. Walaupun begitu, ada juga dalam riwayat kehidupan Nabi, Nabi nak menceraikan isteri dia. Nabi memiliki akhlak yang begitu azim. Nabi satu orang yang paling penyabar. Tak ada orang sesabar Nabi. Tak ada orang yang memiliki akhlak semulia Nabi ini. Sebab diturunkan ayat, tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menyempurnakan akhlak ni. Kesabaran Nabi luar biasa. Walaupun begitu dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 11 orang isteri. Sepanjang Nabi kahwin ni 11 isteri. Nabi kahwin total dia 11. 3 Nabi nikah sebelum hijrah. Di Mekah ni Nabi kahwin dengan 3 wanita. Yang mula-mula Nabi nikah dengan Khadijah. Mula-mula Nabi nikah dengan Khadijah. Lepas nikah dengan Khadijah ni, Nabi tak nikah dengan siapa-siapa. Nabi stay dengan
Nabi tak menikahi perempuan lain lah dengan Khadijah. Sampailah Khadijah wafat. Jadi lepas Khadijah wafat, Nabi SAW nikah dengan 2 perempuan dalam bulan yang sama, dalam bulan Syawal. Khadijah wafat Ramadan. Khadijah meninggal dunia bulan Ramadan. Lepas Ramadan masuk Syawal, Nabi nikah dengan dalam bulan yang sama, Nabi nikah 2 kali. Jadi ulama berbeza, para ahli sejarah berbeza, berlaku perbezaan pandangan. Siapa yang Nabi nikah dulu ni? Sebab 2 perempuan yang Nabi nikah ni adalah pertama Saudah, Sayyidatina Saudah binti Zam'ah, satu orang janda, single mother. Dia bukan satu orang janda. Kemudian Nabi nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ahli sejarah sepakat mengatakan 2 perempuan ini Nabi nikah dalam bulan yang sama, tetapi yang diselisihkan siapa yang Nabi nikah dulu. Sebahagian mengatakan Nabi nikah Saudah, baru Nabi nikah Aisyah. Ada pandangan mengatakan Nabi nikah Aisyah dulu, kemudian Nabi nikah Saudah. Tetapi para ulama, para ahli sejarah sepakat, para periwayat sepakat, para ahli hadis sepakat mengatakan Nabi SAW dalam 2 pernikahan tu Nabi bersama dulu dengan Sayyidatina Saudah. Nabi dengan Saudah tu. Pasal Saudah dia ready untuk menjalani hidup berumah tangga. Aisyah Nabi nikah masa umur dia 6 tahun. Nabi nikah dia masa umur dia 6 tahun. Nabi dah nikah, Nabi balik. Nabi biarkan Aisyah duduk rumah Abu Bakar, bapak dia. Para kena hati-hati bila buat Sayyidatina Aisyah ni, orang orientalis ni dia spin kat situ, dia spin tau, dia manipulate. Bukan Nabi SAW Nabi yang pergi syahid Sayyidatina Aisyah. Bukan Nabi yang pergi minta Aisyah tu. Ketika Khadijah wafat, datang satu kawan Khadijah. Khadijah ada satu sahabat, nama dia Sayyidatina Khawlah. Nama dia Sayyidatina Khawlah, sahabat kepada Khadijah. Khawlah ni dia datang jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, nak tanya sikit ni, tak nak kahwin ke?" Dia tanya Nabi, tak nak kahwin ke? Ni Khadijah belum meninggal. Culture tu, budaya waktu tu di Mekah tu, itu common. Kita tak common, kan? Kalau tiba-tiba bini kita meninggal, ada orang datang bulan yang sama, orang datang tanya kita, tak nak kahwin ke Ustaz? Orang kata, apalah bini dia baru ni. Itu kita. Tapi culture budaya Arab waktu tu, itu common. Jadi Khawlah kata, "Ya Rasulullah, tak nak kahwin ke?" Nabi kata, "Nak kahwin dengan siapa?" Kawan Khadijah kata, Sayyidatina Khawlah kata, "Ya Rasulullah, ada 2. Janda pun ada, anak dara pun ada." Nabi kata, "Yang janda siapa?" Khawlah kata, "Yang janda Zainab, Saudah binti Zam'ah." Kalau anak dara siapa lagi? Anak sahabat baik Tuan lah. Tuan punya kawan baik, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi pun diam. Nabi kemudian Nabi serahkan urusan tu kepada Khawlah.
Jadi kita ni kadang-kadang nak minang anak dara orang pun ada sunnah dia juga kan. Sebaik-baik ni, Nabi ni pemalu. Nabi satu orang pemalu. Jadi kadang kita nak minang pun baguslah hantar utusan. Hantar utusan. Ya. Kalau kita suka satu perempuan tu, kita beritahu lah dengan orang kan. Pinanglah dia. Sampaikan hajat saya kat dia. Kalau dia terima, Alhamdulillah. Kalau dia tak terima, it's okay. Next list. We go to next list. Tak apa. Jadi itu gentleman lah. Itu apa? Itu gentleman. Kita minta, kita hantar utusan. Tanya bapak dia, hantar utusan. Kalau bapak dia terima, okay. Bapak dia tak terima, okay. Jangan bawa anak dia kahwin lagi. Kan? Jangan bawa anak dia masuk kereta, tekan minyak pergi Thailand. Itu kerja jangan buat. Kan? Tu banyak orang buat macam tu, kan? Minta anak orang, tu tak gentleman. Itu penakut tu. Kan? Dia minta anak orang, bapak dia tak bagi, okey lah. Kan? Jangan kita pergi colik bawa lari anak dia, tekan minyak pergi Songkla ke, pergi Naratiwat ke. Kan? Itu kianat lah. Kan? Nabi tak buat benda-benda macam tu. Kan? Nabi kata tanya Khawla tanya Saudah. Kemudian Khawla kata, aku pergi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Mula-mula aku jumpa Mak Aisyah, isteri Abu Bakar, Ummu Ruman. Beritahu hajat ni. Ummu Ruman kata, boleh ke? Boleh ke Nabi nikah dengan Aisyah? Aisyah kan macam anak saudara Nabi. Macam anak saudara. Dah jadi macam anak sendiri. Boleh ke? Kaulah tak jawab. Ummu Ruman kata, nantilah tunggu Abu Bakar balik. Tengok macam mana Abu Bakar punya pandangan. Bila Abu Bakar balik, disampaikan khabar tu, Abu Bakar kata, boleh ke Nabi kahwin dengan Aisyah ni? Bukan Abu Bakar terus-terus. Nabi kata, boleh ke? Sebab Aisyah ni macam anak saudara dah. Dah anggap macam anak dah. Boleh ke? Kemudian Abu Bakar maka berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dengan Khawla, beritahu dengan mereka, Abu Bakar radhiyallahu an adalah saudara Islam aku, kata Nabi. Persaudaraan aku dengan Abu Bakar adalah persaudaraan seorang Islam. Kalau nak berkahwin dengan anak dia tu, boleh kahwin. Dari segi hukum maka Abu Bakar kata, okey. Bapa kata, okey. Abu Bakar lebih kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada seluruh dunia ni. Kan? Abu Bakar lebih kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada seluruh perempuan kat dunia ni. Daripada seluruh orang, baik orang Islam, orang kafir, siapa yang lebih kenal Nabi? Abu Bakar. Kalau bapa Aisyah boleh bagi Aisyah kepada Nabi, maknanya apa? Dia tahulah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya akhlak. Maka dia kahwinkan Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, aku kahwin dengan Nabi bulan Syawal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Saudah bulan yang sama. Dan isteri-isteri yang lain. Hafsah, anak Sayyidina Umar. Dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menceraikan, Nabi pernah ceraikan Hafsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam rujuk balik Hafsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nak menceraikan Zainab. Nabi pernah nak menceraikan Saudah. Kerana kadang-kadang ada percakapan tu menyebabkan Nabi tersinggung. Nabi tersinggung sikit. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan untuk mentalakkan Saudah.
Nabi nak lepaskan Saudah. Tapi Saudah ni satu orang yang dia pandai nego lah. Saudah ni dia pandai nego. Dia dah tersilap. Tuan-tuan kena faham, melukakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lebih bahaya. Isteri kita lukakan hati kita, tu pun dah satu dari segi hukum tu dah jadi apa? Dah kira salah jugalah. Isteri kita melukakan hati suami dia, kira berdosa lah. Kita bukan Nabi, walaupun nama kita Gulam Rasul. Tahu? Walaupun awak punya nama apa? Gulam Rasul, Akhtar Rasul, Gulam Nabi. Ada tak awak nama tu? Nama dia Nabi, nama dia Akhtar Rasul, Gulam Rasul. Ada Rasul, tapi dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Kalau isteri kita melukakan hati kita pun dah berdosa. Tapi kalau jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lebih bahaya. Orang yang jadi isteri Nabi ni, jadi ummahat tu, bila dia ambil keputusan untuk menjadi, dia sebenarnya dia dekat situ ada rahmat dan dia juga dalam bahaya. Kenapa saya cakap bahaya? Sebab dia berkahwin dengan seorang Rasul. Bahaya dia itu kalau berlaku sesuatu kesilapan, wahyu boleh diturunkan. Wahyu diturunkan kalau berlaku sesuatu. Berapa banyak dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan isteri, wahyu turun. Salah satu daripada wahyu turun pasal isteri, apabila Sayyidatina Aisyah tertinggal kalung dia. Ketika Aisyah difitnah oleh golongan munafik. Nabi dah terdiam. Orang munafik, termasuk beberapa sahabat, orang di kalangan kaum muslimin, dah bercerita tentang Aisyah radhiyallahu tertinggal kafilah. Semalaman dia ikut seorang laki-laki. Akhirnya jadi fitnah. Nabi pun terdiam. Aisyah kata, yang paling aku sedih ketika aku difitnah oleh orang-orang munafik. Yang paling aku sedih ni bukan tomahan orang munafik kat aku, tetapi yang paling menyedihkan aku adalah diamnya Nabi sallallahu alaihi. Nabi masuk dalam rumah. Ketika Aisyah difitnah, Nabi masuk, Aisyah dalam keadaan menangis. Nabi masuk, kata Aisyah, aku tengok wajah Nabi. Nabi tengok aku sekejap. Kata Nabi diam. Kata Nabi keluar. Aisyah kata, yang tu lagi sakit. Bukan Nabi marah. Nabi nak tengok keadaan dia, tapi hati Nabi tu sedih. Berapa bulan nak tunggu untuk clearkan fitnah Aisyah ni, sehingga akhirnya Allah SWT turunkan ayat untuk membersihkan nama Sayyidatina Aisyah. Aisyah kata, itulah paling sedih tu. Dia kata, bukan orang fitnah aku ni, tapi diamnya Nabi SAW tu lagi menyedihkan aku. Dan begitu juga isteri tentang Hafsah. Nabi ceraikan Hafsah, anak Sayyidina Umar. Kemudian Allah perintahkan Nabi untuk rujuk balik Hafsah. Nabi dah nak ceraikan Saudah, sebab berlaku sikit kesilapan Saudah ketika cakap tu menyebabkan Nabi apa? Akhirnya Nabi kata, beginilah keadaan ni, kalau macam ni aku berikan kamu, aku talakkan kamu, kata Nabi. Tak apalah, kita cerai cara baiklah. Nabi nak lepaskan Saudah ni. Tapi Saudah ni satu orang yang dia mengayu kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni satu orang yang tak berhajat pada laki lain pun, kata.
Dia kata, aku ni satu orang yang tak ada laki-laki lain dalam hidup aku, dan aku pun tak berhajat dengan mana-mana lelaki pun setelah aku menikahi kau. Oleh itu aku berkeinginan agar aku hidup dengan kau ni, dan aku nak mati sebagai ummahatul mukminin. Maka Saudah kata, ya Rasulullah, janganlah ceraikan aku. I make mistake already. I make mistake. Please forgive me. Please forgive me. Damage has been done. I silap. Saudah say sorry. Saudah minta maaf. Kemudian ketika perbincangan dengan Nabi itu, Saudah minta dengan Nabi pertimbangan tu, akhirnya Saudah keluarkan satu kertas cadangan. Satu proposal paper. Ketika bincang tu, tengah-tengah bincang, Saudah dah keluarkan satu cadang. Saudah tu, saya kata, Saudah ni dia proaktif. Kalau orang bekerja ni dia proaktif. Bos belum suruh, dia dah siapkan paper. Ketika rundingan dengan Nabi SAW, berbincang dengan Nabi, tiba-tiba Saudah keluarkan satu cadangan. Saudah kata, ya Rasulullah, minta jangan ceraikan aku. Saya sudah buat silap. Saya minta maaf. Saya pun tak berkeinginan untuk menikahi mana-mana perempuan, mana-mana lelaki. Saya memang nak hidup dengan Tuan dan mati sebagai ummahatul mukminin. Macam inilah ya Rasulullah, dia kata. Kalau Tuan tak ceraikan saya, kira saya macam hukum diri saya. Punishment to myself. Macam punishment lah, macam sebagai dia punya runding. Ketika rundingan tu macam ni lah dia kata, giliran bermalam aku ni, setiap malam dalam satu hari, ada satu malam Nabi balik ke rumah Saudah, giliran bermalam tu ku berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Malam yang sepatut Nabi datang tidur dengan dia tu, malam tu tak payah datanglah ya Rasulullah. Malam tu bagi ke Aisyah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dapat dua malam. Kalau tanya Sayyidatina Aisyah kata, dalam semua isi-isi Nabi, yang paling aku sayang siapa? Aisyah kata, dia paling sayang siapa? Sayyidatina Aisyah paling sayang sekali siapa? Saudah. Tuan-tuan kena baca Hikayatul Sahabat. Aisyah radhiyallahu kata, yang paling aku sayang ni adalah Sayyidatina Saudah. Paling sayang. Sebab Saudah memang baik dengan dia, dan Saudah telah bagi satu malam dia tu dia bagi kat Aisyah. Ini kisah hidup orang bermadu. Siapa yang tak bermadu, tuan-tuan tak dapat ni. Tuan-tuan tak boleh lalui ni. Siapa yang tak ada ni, isteri kita kalau tak bermadu, dia tak lalui benda ni. Dia punya mehnah tu, dia punya mehnah. Jadi yang Saudah ni Aisyah cukup sayang dengan Saudah. Jadi Nabi SAW memiliki akhlak yang tinggi. Walaupun begitu, maka Nabi terimalah dengan wahyu. Allah perintahkan Nabi untuk menerima untuk tidak menceraikan Saudah. Sebab apa saja yang Nabi buat, dia mesti ada Dia bukan suka-suka Nabi nak cerai, suka-suka Nabi nak rujuk, tak ada. Maka Allah perintahkan Nabi untuk tidak menceraikan Saudah. Kenapa jangan cerai Saudah? Sebab Saudah satu orang yang kuat semayang malam. Saudah ni, dia satu orang yang rajin semayang tahajud. Dia orang dia gempal. Sayyidatina Saudah ni badan dia gempal. Dan bila dia nak semayang malam tu, dia badan besar. Jadi apa dia buat? Dia kadang-kadang dia ikat dekat rumah dia tu, dia ikat tali. Tahu dia ikat tali antara satu tiang dengan satu tiang. Dia ikat.
Jadi Nabi SAW masuk dalam rumah tu, Nabi tengok ada tak? Ada tali. Nabi kata, ya kiah ini ni apa ni? Saudah kata, ya Rasulullah, ni saya ikat tali. Nabi kata, ikat tali pasal apa? Dia kata, ya Rasulullah, nak bangun sembahyang malam. Kadang-kadang nak bangun tu berat. Orang badan berat, mana boleh terus bangun. Dia nak bangun tu, dia nak kena duduk kan. Duduk. Dah lama duduk tukang, dia kena pegang pegang almari ke, pegang dinding ke, apa nak bangun tu kan. Kalau masuk tandas, kena pula tandas tu, tandas cangkung. Nak bangun tu aja kan. Kadang-kadang ada setengah rumah dia pasang, ada rantai, ada tempat. Kadang-kadang toilet tu ada tempat apa? Tempat dia nak pegang, nak bangun tu. Pasal apa benda-benda macam tu ada? Pasal sukar nak bangun. Maka Saudah ni, Nabi kata, pasal apa? Dia kata nak bangun sembahyang malam, duk ikat tali ni. Nabi kata, wahai Saudah, buka tali tu. Buka tali tu. Bukan sekat dia bangun aja, tapi kalau dia semayang tahajud pun, tali tu bila dia dah semayang, dia nak bangun untuk rakaat yang dia pegang tali tu, dia bangun. Dia struggle lah sikit. Nabi kata, wahai Saudah, buka tali tu. Jangan kau beratkan diri kau ni. Jangan beratkan diri kau. Rehat macam biasa, tidur. Bila rasa ada kekuatan, bangun perlahan. Bangun pelan-pelan, ikut, take your time. Semayang ni ikut you punya strength. Jangan paksa. Ikut you punya kekuatan. Sebab nak semayang malam ni dia santai-santai bangun. Jangan walaupun kita nak kena bangun lah, kena paksa lah diri kita nak bangun malam ni. Tapi maksud Nabi beritahu dengan Saudah tu, jangan sampai benda tu memberatkan kau. Jadi sebab Saudah suka bangun malam, dan Saudah satu orang yang suka bersedekah kepada orang miskin. Saudah satu orang yang dia rajin menganyam. Dia buat kerja-kerja apa? Dia satu wanita yang dia buat kerja. Dia pun ada pendapatan. Saudah ni pun ada income. Jadi Saudah ni kat rumah dia buat anyam. Dia jahit tika, dia buat apa? Dia buat beg, dia ada kerja menganyam ni. Kan? Anyam tika, anyam beg, buat baju, jahit baju, dia buat. Dia buat benda tu sikit-sikit, dia jual di pasar. Dia bagi orang jual, dia jual kat pasar. Jadi duit yang dia dapat tu, dia gunakan duit tu untuk sedekah pada fakir miskin. Jadi Saudah diberi gelaran Ummul Masakin, ibu bagi tempat bergantungnya orang-orang miskin. Jadi kita pun kalau ada bini kita yang bekerja kan, ni saya beritahu ni, kalau isteri kita kerja, dia bekerja, dia ada pendapatan, kita pun kena beritahu lah dekat dia, you tukarlah you punya niat tu. Betulkan you punya niat. Kalau you mengajar, you kerja kat pejabat, kerja dengan kerajaan, kerja apa? Kerja kilat. Dia kerja. Kita nak suruh bini kita berhenti duduk rumah pun kita tak boleh tanggung dia pula. Kan? Hutang dia banyak. Dia nak bayar kereta, dia nak bayar rumah, dia nak bagi mak dia. Ai kurang-kurang, ai perlukan sebulan 3,000, bini dia kata. Bini kita kata, ai nak 3,000? Ai nak 3,000. You kalau bagi ai 3,000, ai berhenti kerja. Okey lah. Kalau kita boleh letak 3,000. Tapi kalau kita tak boleh bagi dia, komitmen dia terpaksa kerja. Kan? Jadi kalau dia bekerja tu, kita kata dengan dia, tukarlah niat tu. Innamal a'malu bin niat. Tukarlah niat awak tu. Awak pergi kerja dengan niat, bukan setakat saja nak bantu suami tu. Niat saya nak cari pendapatan ni supaya saya boleh bersedekah. Macam Saudah lah. Ini wanita yang berkarier lah. Saya kata yang isteri yang bekerja ni. Kalau isteri kita duduk rumah,
Itu rezeki kita lah kan. Jadi kisah itu nak menceritakan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu dalam menjalani kehidupan ni pun Nabi ada juga isteri yang kadang-kadang, sebab apa? Bila isteri melukakan hati seorang Nabi, dia dalam bahaya. Bahaya dia, wahyu boleh turun. Dan kalau wahyu itu turun dan termaktub dalam Quran, maka ayat itu akan dibaca sampai hari kiamat. Nampak? Bila Abu Lahab bangun dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sabban laka." Hey Muhammad, celakalah kamu, kata dia. Dia cakap tu je. Akhirnya Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabil wa tab. Tuan-tuan, ayat tu tak boleh keluar daripada Quran. Surah Lahab tu tak boleh ke keluar. Surah itu akan dibaca yaumul qiyamah, sampai hari kiamat, sampai selama-lama dia. Surah Lahab tu. Budak hafiz Quran pun kena hafazkan surah Tabbat Yada. Kalau satu budak hafiz Quran, dia lancar 30 juzuk Quran, semua dia lancar, tapi satu surah dia tak lancar, surah Tabbat Yada. Boleh tak kita panggil dia hafiz? Tak boleh. Jadi maka wahyu tu akan turun jika berlaku sesuatu, dibimbangi, wahyu akan turun. Jadi balik kepada keterangan ini, maka bangun wanita ni, satu orang wanita yang bukan isteri Nabi, seorang sahabiah yang biasa, dia bangun, dia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak dapat menjaga keburukan lidah saya ni." Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuknya. Nabi doakan, mudah-mudahan Nabi doakan untuk dia supaya lidah dia jadi baik. Maka berkata pengarang kitab ini, kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengaku diri mereka sebagai munafik. Mereka mengaku je di zaman Nabi ni, sahabat mengaku ni bukan sebab bukan sebab munafik. Kerana takut kepada Allah itu menyebabkan mereka mengaku diri mereka sebagai munafik, sedangkan mereka bukan munafik. Beberapa kisah yang disiarkan dalam bab yang kedua, iaitu kisah-kisah para sahabat radhiyallahu an. Kerana amat takut, mereka menganggap diri mereka telah menjadi munafik. Malah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, orang yang terbaik di kalangan seluruh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut ijma' ahlul haq, juga merasakan dirinya telah menjadi munafik, seperti mana yang diberitakan daripada kisah Hanzalah radhiyallahu an di dalam kitab kisah-kisah para sahabat. Sayyidina Abu Bakar pun pernah lah dia cakap, dia rasa diri dia macam itu, ketawadukan dia. Dan wallahi demi Allah, Abu Bakar bukan munafik. Sahabat tidak munafik. Tetapi kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, kerana ketakwaan dia, kerana dia rasa apa? Takut dia kepada Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan Jadi saya berhenti takat ni dulu. Kita sambung pada minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.